أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah para pendengar sekalian, hari ini kita akan baca hadis tentang berkaitan solat-solat sunat. An-Nabi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqul ya ibn Adam la ta'jizanna minal arba'i raka'atin min awwal naharik akfika akhirah. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu sekali-kali lemah daripada menunaikan 4 rakaat salat sunat isyraq pada permulaan hari. Nescaya aku akan memenuhkan keperluanmu sepanjang hari. Hadis Musnad Ahmad. Diulangi, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu sekali-kali lemah daripada menunaikan 4 rakaat solat sunat isyraq, yakni pada permulaan hari. Nescaya aku akan memenuhkan keperluanmu sepanjang hari. Hadis Musnad Ahmad. Keterangan, kelebihan ini ialah untuk solat sunat isyraq dan ada juga kemungkinan bahawa yang dimaksudkan ialah solat duha. Hadis seterusnya kita dengar insya-Allah. An Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil insani 360 mafsilan fa'alayhi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bi sadaqah. Qalu wa man yatiku dhalika ya nabiy Allah? Qala an-nukha'atu fil masjid tadfinuha wa syai'un tunahihi an at-tariq fa in lam tajid fa rak'at ad-duha tujzi'uk. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada seseorang manusia terdapat 360 sendi. Menjadi tanggungjawabnya bersedekah pada setiap sendi sebagai bersyukur ke atas kesejahteraan anggotanya itu. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah yang mampu bersedekah sebanyak itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menimbus, yakni membersihkan kahak yang ada dalam masjid, mendapat pahala sedekah. Membuang sesuatu benda yang menyusahkan orang dari jalan ialah sedekah. Sekiranya kamu tidak dapat melakukan perkara itu, maka 2 rakaat solat sunat duha memadai bagimu, yakni sebagai ganti daripada semua sedekah itu. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi, Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada seseorang manusia terdapat 360 sendi. Menjadi tanggungjawabnya bersedekah bagi setiap sendi sebagai bersyukur ke atas kesejahteraan anggotanya itu. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah yang mampu bersedekah sebanyak itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menimbus, yakni membersihkan kahak yang ada dalam masjid, mendapat pahala sedekah. Membuang sesuatu benda yang menyusahkan orang dari jalan ialah sedekah.
Sekiranya kamu tidak dapat melakukan perkara itu, maka 2 rakaat solat sunat duha memadai bagimu, yakni sebagai ganti daripada semua sedekah itu. Hadis riwayat Abu Daud. InsyaAllah kita dengar hadis akhir insyaAllah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajr, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffa na'laik baina yadayya fil jannah. Qal ma amiltu amalan arja indi anni lam atahhar tuhuran fi sa'atin laylin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Rawahul Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu pagi selepas solat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang paling engkau harapkan dalam Islam, kerana sesungguhnya aku mendengar dalam mimpi bunyi detapan kasut kamu di hadapanku di dalam syurga. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu menjawab, tidaklah saya melakukan mana-mana amalan yang lebih saya harapkan ganjaran selain daripada setiap kali saya berwuduk, sama ada pada waktu siang atau malam, maka saya bersolat tahiyatul wuduk, iaitu sebanyak yang Allah SWT beri taufik kepada saya. Hadis Sahih Bukhari. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu pagi selepas solat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang paling engkau harapkan dalam Islam, kerana sesungguhnya aku mendengar dalam mimpi bunyi detapan kasut kamu di hadapanku di dalam syurga. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu menjawab, tidaklah saya melakukan mana-mana amalan yang lebih saya harapkan ganjaran selain daripada setiap kali saya berwuduk, sama ada pada waktu siang atau malam, maka saya akan bersolah tahiyatul wuduk sebanyak yang Allah SWT beri taufik kepada saya. Hadis Sahih Bukhari. Jadi para hadirin sekalian, kita dah dengar beberapa kelebihan tentang solat sunat, terutama di bulan Ramadan. Jadi seperti yang kita tahu, pahala sunat di bulan Ramadan Allah Ta'ala gandakan seperti amalan fardu. Jadi apa yang dapat kita faham, bulan Ramadan adalah bukan bulan untuk solat sunat. Bulan untuk solat sunat adalah bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang lain. Adapun pada bulan Ramadan inilah, iaitu bulan mempergandakan amalan sunat kita. Bukan berarti bila kita masuk bulan Ramadan baru kita nak solat sunat. Solat sunat kita dah lakukan pada 11 bulan yang lain. Bila masuk bulan Ramadan, inilah bulan kita melipat gandakan amalan sunat kita. Jadi insya-Allah apa yang kita dengar ini dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.